محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Fatih Faridah Faraid pada muka yang ke-13 dah ni, pada cetakan Jawi, pada sifat keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi, menyalahi Tuhan bagi sekalian yang baharu, sifat salbiyah juga. Ini masih daripada kategori sifat salbiyah. Apa ertinya? Kata pengarang, erti tidak menyerupai Allah, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, walau satu jalan sekalipun. Ertinya, erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Tuhan tak sama dengan yang baharu, dengan makhluk. Hawadis ni jamak bagi hadis. Hadis makna yang baharu. Yang baharu. Yang baharu ni apa? Yang asal tak ada kemudian ada. Makhluk lah. Kerana makhluk ni asal tidak ada, kemudian dia ada. Jadi Tuhan tak sama langsung dengan makhluk ni. Walau satu jalan sekalipun, walau satu jalan, walau satu aspek, walau satu sifat atau satu bentuk sekalipun tak sama. Walaupun satu sisi sekalipun. Jalan ni makna dari segi mana-mana jihad, daripada apa-apa jalan, daripada aspek mana pun takkan sama Allah dengan makhluk. Kerana yang baharu bertongkol, yang bertempat. Sekarang ni kita bincangkan pula aspek tak sama Allah dengan yang baharu tu. Macam mana kita nak i'tiqadkan? Maka kita kena kenal apakah sifat yang baharu, apa sifat makhluk. Jadi dia kata, kerana makhluk ini, yang baharu ini bertongkol, toko, dia berjisim, berjirim. Dia ada jirim, ada jisim. Toko ni bahasa mudah lah. Kadang ada benda dok toko. Jenis udara dok toko. Tapi dia cakap mudah, cakap orang biasa sebut benda toko. Tuhan ni bukan jenis toko. Tuhan ni jenis macam angin. Dok juga. Jangan kata Tuhan dok toko dia macam air, macam angin. Bukan. Cuma sebut bertoko ni kerana pada bahasa lughah ni orang faham Tuhan ni dok berjasad, tak ada jasad gitu. Sebab itu mentadbir dengan kalau sebut Tuhan tidak berjisim, berjirim, takut orang kampung, orang-orang kampung tak apa nak faham. Dia sebut tokoh ni, tak ada tokoh adalah. Jadi bertokoh yang bertepat, murad bertokoh ni ialah dengan makna yang lebih umum, iaitu berjirim. Kita sebut dah apa makna jirim. Jirim tu yang diterjemahkan dengan selepas itu, yang ditafsirkan dengan selepas itu, yang bertempat. Kerana makhluk ni dia mesti bertempat. Wujud dia wujud yang berkait dengan tempat.
Kalau ada dia, ada mana orang panggil. Ada dia, ada mana. Dia tak boleh ada gitu saja, tak. Ada makhluk ni mesti di mana. Sebab itu kita tak boleh nak kata anak orang mandu contohnya ada mana. Dalam perut mak dia ke luar perut? Anak orang mandu dalam perut ke luar perut? Kalau dalam perut tak mandu. Kalau luar pun tak mandu juga. Jawab mana? Bila tak ada dalam, tak ada luar, tak ada lah. Sebab nak kena ada tu, dia ada tempat. Sekarang ni makhluk, sifat yang kita panggil sifat nafsiyah, antara sifat nafsiyah, sifat zatiyah bagi hadis tu, makhluk itu ialah bertempat. Jadi kerana yang baharu bertongkol yang bertempat, dia bertempat. Dan zat Allah tidak bertongkol, tak ada bertempat. Baru kata tak sama. Sifat Allah tak bertokol. Tokol ni khusus lagi, maknanya tak berjirim. Tak berjirim. Tuhan ni bukan jenis jirim. Gitu. Tak bertempat, maka tidak bertempat lah dia. Kerana yang bertempat ni ialah jirim. Ulama kalam mentakrifkan jirim itu ma tahayyaza bi nafsi, sesuatu yang bertempat dengan dirinya. Sesuatu yang mengambil tempat atau yang bertempat dengan dirinya. Maknanya dirinya, wujud dia tu ada tempat. Diri kita, wujud kita ni ada tempat. Ini panggil zat makhluk. Tempat kita mana? Sini. Tempat tuan-tuan, tempat duduk tu. Udara pun ada tempat dia. Tempat ni mana? Duduk udara sini. Udara di gunung Everest. Di luar angkasa depan tak ada udara pula. Tak ada lah. Planet ni duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ada tempat tu kan. Hatta arash, makhluk paling besar pun ada tempat. Tempat ni apa? Penghujung alam. Tempat dia ialah penghabisan bagi alam. Yang mengelilingi alam ialah arash. Jadi tempat dia ada tak? Ada tempat lah, sebab dia makhluk. Benda yang kita tak nampak, malaikat, ada tempat tak? Ada tempat lah. Malaikat berjalan mencari majlis ilmu. Malaikat turun daripada langit, tatanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Maknanya bertempat lah tu. Syaitan memang ada tempat dia. Jadi makhluk dia bertempat. Itu yang memang kita yakin, dan memang itulah yang sebenarnya. Sekarang ni bila nak cakap berkaitan dengan Allah Ta'ala, boleh kita kata ada bertempat juga. Boleh kita kata ada bertempat juga. Kalau kita ada bertempat juga, kita telah menyamakan satu bahagian daripada bahagian sifat makhluk. Kita telah meletakkan bagi Tuhan sebahagian daripada sifat makhluk. Dia kata tempat yang layak lah. Dia kata tempat yang layak. Tempat yang layak tu benda. Bila sebut ni, dia tak boleh nak pergi kok. Tempat yang layak lah. Tempat yang layak. Dah tempat tu Tuhan ke bukan Tuhan? Dah tempat tu bila ada? Kalau kata tempat tu ialah diri Tuhan, maknanya bila dia dah tu tempat, mana boleh kata gitu. Dia tempat ni bertempat di mana? Baru boleh kita kata ada tempat. Sesuatu di mana dia ada. Tempat tu. Dan kalau di tempat tu diri dia, berat dah. Kita mengatakan tempat tu Tuhan juga. Dia dua Tuhan. Kalau kata lain pada Tuhan, lain pada Tuhan tu, tempat tu dengan Tuhan tu lain. Tempat tu Tuhan koding, tempat tu koding ke tak? Tempat tu koding ke tak? Kalau tempat tu ada sekali dengan ada Tuhan, maknanya dua koding tak? Tuhan sekoding, tempat sekoding, dua koding. Dan mana tauhidnya? Bila kata tak, tempat tu baru ada. Lepas ada cipta makhluk, ada tempat. Maknanya Tuhan kewujudannya berkait. Kena faham gitu. Sebab ada orang yang tak faham berhajat. Dia kata Tuhan ni berhajat kepada tempat. Dia kata Tuhan tak berhajat pada tempat, tapi Tuhan ada tempat. Dia kata Tuhan tak berhajat kepada tempat, tapi Tuhan ada tempat. Dia tak faham makna hajat yang disebut oleh ulama.
Berhajat kepada tempat bukan makna Tuhan tu berkehendak. Ni kadang bahasa pun nak faham. Bila nak bahas, dia tak tengok, perhatikan bahasa. Ulama sebut Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Dengan makna berhajat bukan makna Tuhan berkeinginan, Tuhan berkehendak, bukan. Berhajat tu makna wujudnya berkait dengan tempat. Itu makna ihtiyaj ni. Sebab itu bila cakap dengan golongan ni kata, kita tak kata Tuhan berhajat, tapi Tuhan ada tempat. Dengan makna Tuhan tempat di situ, tapi nak duduk lain pun boleh. Nampak dia faham berhajat dengan makna berkehendak. Ni kata tak faham bahasa, orang nak ajar tak apa. Bila tak ajar, tak faham bahasa, mungkin tak erti bahasa. Tak erti bahasa. Jadi kena faham molek. Maksud tidak berhajat makna kewujudan Tuhan tak berkait dengan tempat. Itu. Jadi maknanya mereka yang faham berhajat dengan berkehendak tu, mereka kata Tuhan bertempat dengan maksud Tuhan wujud dia berkait dengan tempat, tapi Tuhan tak berhajat kepada arash. Sebab boleh je Tuhan nak duduk lain. Tengok tu, salah dah situ. Okey, nampak Maka akidah ahli sunnah wal jamaah, bila kita kata makhluk ini sifat zatiyah, sifat nafsiyah dia ialah tahayyuz, mengambil ruang bertempat. Maka Allah dalam prinsip kita laisa kamitslihi syai', tidak menyamai dengan Tuhan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Tuhan. Yang kita bincang ni mukhalafatuhu lil hawadis. Maka bila begitu kita tahu makhluk bertempat, maka kita tak boleh nak katakan Tuhan bertempat. Tak boleh lah kita kata Tuhan bertempat. Kemudian ada orang tak boleh nak terima juga. Dia kata kalau tak ada tempat ni, tak ada Tuhan. Macam sebut anak orang mandu tak ada. Dalam pun tak ada, luar pun tak ada. Maknanya tidak ada. Kita kata benda kereta Ferrari dalam rumah saya pun tak ada, luar rumah pun tak ada. Maknanya kereta Ferrari milik saya, ada tak? Dia kata kereta Ferrari saya dalam rumah saya tak ada, luar rumah saya tak ada. Maknanya apa? Tak ada, saya tak ada kereta Ferrari. Dalam rumah tak ada, luar rumah tak ada. Luar rumah tu mana? Masuk habis lah. Segala pelusuk dunia, atas langit, bawah langit, masuk habis. Maknanya tak ada lah. Saya tidak memiliki kereta Ferrari. Jadi bila nafi tempat, makna kita nafi wujud. Itu nisbah makhluk. Nisbah makhluk itulah. Bila kita nafi tempat, dia tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, makna dia tak ada. Makhluk memang gitulah. Tapi Allah jangan kita samakan dengan makhluk. Jadi akal sebahagian manusia tak boleh terima bila kata Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arash, tidak di atas arash, tidak di bawah arash. Dia kata maknanya Tuhan tak ada. Tak betul. Tak betul daripada awal. Sebab apa? Dia telah membayangkan dan meletakkan perkiraan Tuhan macam kira makhluk. You buat kira dengan Tuhan macam buat kira makhluk. Tak kena tu. Okay. Jadi daripada asal kita kena asingkan, kena bezakan perbincangan dengan berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nilai dengan penilaian syahid, makhluk ada. Yang ni yang ulama sebut qiyasul ghaib ala syahid, mengkiaskan yang tak nampak, iaitu Allah Ta'ala lah dalam perbincangan kita, mengkiaskan dengan benda hak makhluk hak kita nampak ni. Hak tu batil, tak betul. Dalam konteks ini tak boleh pakai. Kita mengkiaskan sesuatu yang tidak kita capai dengan otak kita, yang tak boleh kita nampak dengan mata panca indera kita, iaitu Allah Ta'ala, kita nak kiaskan dengan makhluk tu. Itu salah. Okay. Dia mudah gitu je bila kita faham pengajian tauhid mengikut susunan yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Jadi pegangan kita kemah. Tapi bila kita lari, tahu lari, kereta api lari, tidak ikut betul. Jadi kona.
Dia bawa kat mana? Dia bawa Al-Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan beristiwa atas arasy. Aamintum man fis sama', tidakkah kamu beriman yang di langit? Tak. Lepas tu banyak lagi ayat-ayat lain yang mengatakan Tuhan tu di atas. Lepas tu gunakan hadis pula macam hadis Isra' Mi'raj ataupun hadis budak perempuan Jariyah, aina Allah, di mana Tuhan. Dia pun isyaratkan di atas ke langit. Jadi apabila golongan ini membawa hadis-hadis atau ayat Quran itu, tiba-tiba mereka faham dengan makna kefahaman zahir, kefahaman yang kita panggil literal, faham selapih, faham makna zahir, maka bawa kepada akidah Mujassimah, akidah yang mengatakan menjisingkan Tuhan. Tuhan ni ada tempat. Sebab apa? Sebab cara pemahaman kepada ayat ini dia berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, awal surah Imran kan? Awal surah Imran Tuhan sebut, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ada daripada Al-Quran ni Tuhan turunkan ayat-ayat muhkamatun, ayat-ayat yang maknanya jelas. Itulah hunna umul kitab, itu dia asas, itu dia ibu asas. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat lain ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ayat apa? Ayat yang pengertiannya lebih daripada satu makna, boleh memberi makna yang lebih daripada satu. Mutasyabihat tu makna boleh makna gini, boleh makna gini, hak mana tak tahu ni. Tu mutasyabah, makna kita kesamaran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang ada kecenderungan terpesong hati daripada jalan kebenaran, mereka cuba mencari ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Mereka cari ayat-ayat mutasyabihat, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Tujuan nak menyemparkan fitnah, mengadakan fitnah. Jadi golongan-golongan mana? Tengok sendiri siapa hok suka bahas hak ni. Suka nak ajar tauhid, tanya Tuhan di mana dulu. Tuhan tu ada tangan ke tak? Tuhan tu ada muka ke tak? Tuhan tu ada berapa mata? Benda mainan gini. Akidah apa bawa ni? Sekarang ni dalam Quran jelas Tuhan sebut, orang-orang yang ada hatinya menyeleweng, terpesong daripada jalan kebenaran, mereka akan mencari tasyabuh, ayat-ayat mutasyabihat ni. Tujuan nak mengadakan fitnah dalam masyarakat. Wa ibtigha' ta'wilih, dan tujuan untuk mentakwil. Ada sebahagiannya mentakwil lari daripada jalanan yang diikuti oleh ulama ahli sunnah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang teguh pada ilmunya, apa mereka buat bila bertemu ayat mutasyabihat? Amanna bihi, kami beriman. Tuhan kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beriman je lah. Tuhan kata yadullah fawqa aydihim, beriman saja. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, kita beriman. Yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilan dan juga erti hakikat sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui makna sebenarnya kecuali Allah. Ini prinsip salaf, kebanyakan salaf, majoriti salaf, mereka mentafwid. Tafwid ni makna serah makna. Makna ayat mutasyabihat serah kepada Tuhan. Kita tak usah caralah, kita disuruh faham makna keseluruhan ayat. Sebab makna konteks ayat dapat difaham jelas. Cuma makna kalimah itu, bila sebut yadullah, yang kita terjemahnya tangan Tuhan tu, bila yadullah tu nak makna apa? Hak tu kena suruh ke Tuhan. Salah dia tak boleh kata, tak cukup kita faham dah makna ayat, konteksnya nak cerita pasal ni.
Bal yadahu mabsutatan. Nak cerita pasal Allah Ta'ala ni pemurah. Sebab Yahudi kata yadullahi maghlulah. Yahudi kata tangan Tuhan terbelenggu. Tengok. Okey. Kalau tengok sini kita boleh faham dah manhaj yang betul pada pemahaman ayat ini. Orang Yahudi kata waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi kata tangan Tuhan dibelenggu. Belenggu tu apa? Kena rata. Yahudi percaya tangan Tuhan kena rata. Yang kena rata tangan Tuhan ke? Tidakkah yadullah maghlulah tu maknanya dia kata Tuhan kedekut? Pada awal ayat penggunaan yadullah maghlulah memang dengan makna mereka tuduh Tuhan kedekut. Tidak faham tangan Tuhan kena rata. Siapa nak rata tangan Tuhan? Awal ayat takwil. Tiba-tiba bal yadahu mabsutatan tak boleh takwil. Nampak tak? Yadullahi maghlulah tadi jelas-jelas mereka memaksudkan, Yahudi memaksudkan, sebab mereka tak faham zahir. Kalau faham zahir maknanya, kalau faham zahir makna tangan Tuhan kena ikat, kena rata, kena ikat. Mereka faham gitu ke? Tak ada orang faham gitu. Faham makna yadullah maghlulah ni makna ialah Yahudi menuduh Tuhan kedekut. Tiba-tiba bila lepas sikit bal yadahu mabsutatan, kata yadang ni jangan takwil. Tadi yadullah maghlulah memang maknanya takwil. Tiba-tiba yadan mabsutatan ni jangan takwil pula. Kan tak pelik. Dia faham makna yadang ni dua tangan ni lah tangan yang hakiki. Faham tangan yang hakiki pada Tuhan. Dan dia menyalahkan orang yang mentakwilkan. Dia kata mana boleh takwil? Kena faham makna hakiki bagi tangan. Dah tadi ya qalatilahu yadullah maghlulah tak tu boleh ada takwil. Tadi takwil, sini tak mentakwil. Makna mereka menafsirkan ikut hawa nafsu. Ni kata apa nama ni tidak konsisten. Kalau tak mentakwil tak sah takwil belaka lah. Tak sah takwil belaka. Apa? Jadi ahli sunnah jemaah macam mana dia faham? Macam saya sebut tadi, pandangan salah kita serah makna ke Tuhan. Konteks ayat jelas dah. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Di sini Tuhan nak menegaskan bahawa Tuhan tidak bakhil. Allah Ta'ala mengemilkan kepada siapa yang dia nak, ikut mana banyak yang dia nak. Tidak ada nisbah bakhil pada Tuhan. Itu makna dia. Dah yadan, yang kita bahasa Melayu makna dua tangan. Makna dua tangan ke Tuhan ada? Tak, jangan faham itu. Serah makna ke Tuhan. Itu betul. Itu cara salah betul gitulah. Tapi golongan-golongan ni dia kata tangan tu tangan. Bila tanya makna tangan apa? Tangan-tangan. Dah tangan tu anggota ke? Apa? Dia tak mahu mengaku kot tu. Dia kata tangan, tapi tangan Tuhan tak sama tangan makhluk. Mulalah mereka buat contoh. Contoh tangan kita. Tangan kita tak sama tak dengan tangan monyet. Ni ayat je orang pun ni. Tangan kita sama tak tangan monyet? Sama tak? Tak sama. Tangan kita sama tak dengan tangan benda ni? Sama tak dengan tangan kursi? Kursi tak ada tangan lah. Sama tak? Tak sama. Tangan kita sama tak dengan tangan benda ni? Tangan alat benda ni ada tangan. Tangan basikal, Honda. Panggil Honda. Sama tak? Tak sama. Jadi tangan Tuhan pun tak sama tangan kita. Bodoh. Tangan kita tak sama tangan monyet. Tangan kita tak sama dengan tangan macam-macam binatang lah disebut. Tak sama dengan tangan kursi. Tangan kita tak sama dengan tangan ni. Dan tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita, dengan tangan makhluk. Tangan Tuhan tak sama dengan tangan-tangan tu. Tengok cara dia penghujahan tu nak menunjukkan bahawa Tuhan ada tangan, tapi bentuk, rupa, sifat tak sama dengan makhluk. Boleh terima ke? Kok mana silap? Kerana walaupun dia kata tak sama,
tapi dia telah menyamakan pada satu aspek daripada aspek sifat makhluk, pada aspek tangan tadi. Memang tangan kita dengan tangan monyet dengan tangan kerusi tak sama, tapi sama dari segi mana? Tangan, dari tangan tu dia juzuk dan anggota. Juzuk dan anggota. Tangan kita juzuk dan anggota kita. Tangan monyet juzuk anggota dia. Tangan kerusi juzuk anggota dia. Tangan motosikal juzuk anggota motosikal. Hak tu yang kita kata bukan makna tangan dengan makna anggota. Bila dia kata tangan Tuhan tangan, tapi sifat tak sama, kaifiat tak sama, benda hak dia bayang dalam kepala otak, kita tak tahu nak kata, kita tak berani. Bila kita tanya dia menjawab. Hak tu, yang itu ulama ahli sunnah kata yang larang ni, larang kita bawa kepada pemahaman ni bahaya kot ni kan. Bimbang dia fikir Tuhan tu ada tangan dengan makna juzuk pada Tuhan, tapi tak sama dengan makhluk. Dok ke tidak meletakkan Tuhan tu macam ada cap tokok. Cap tokok ni pengarang sebut tokok. Jising. Meletakkan Tuhan tu berjising. Tu bahaya tu. Maksud ayat tu mana kalau kita ukur tangan kita benda adalah tangan Allah, tak kena kan? Tu memang awal-awal tak kena. Kita pun tak kata, dia pun tak kata. Ada sama-sama gitu lah. Gitu. Ada juga kata gitu. Tapi Tuhan comel sikit. Tangan Tuhan comel sikit, besar sikit gitu. Tu bahaya tu. Nampak remeh akidah ni. Nampak remeh. Dah kalau etikot gitu dak ke salah. Salah besar tu, makna selama ni dia sembah Tuhan tu Tuhan yang salah. Pada bayangan dia Tuhan tu Tuhan tak betul. Nampak tak? Mana keputusan mana kita cakap bang tu, tangan kita ni adalah tangan Allah. Tangan kita tangan Allah. Jadi bermakna salah kan tu lah. Tangan kita tangan Allah. Ni cakap gini ni, orang-orang mana cakap gini ni? Tangan kita tangan Allah. Tangan kita tangan Allah. Tumbukan kita tumbukan Allah. Bismillah. Jatuh tu. Tu ayat beramal. Beramal nak lawan begini kan. Ayat tu bukan cakap saja ada. Bila dia kata tangan, tu yang kita nak faham sekarang ni. Bila kata yadullah, tak boleh kita nisbah yad dengan makna tangan dengan erti anggota. Dah macam mana akidah yang sebenar? Yang pertama tadi, pandangan salafus soleh. Mereka serah makna ke Tuhan lah. Tak secara makna ni kita tak dapat mengetahui hakikatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Serah ke Tuhan. Ini dipanggil tafwid, serah makna. Adapun pandangan kedua, mereka sebahagian daripada ulama khalaf, mereka takwil. Dalam ayat ini yadullah fawqa aydihim merujuk kepada penguasaan, pertolongan, kekuasaan Tuhan. Ditakwil dia dengan makna-makna yang sesuai mengikut kaedah bahasa Arab. Boleh tak? Jawapannya, pandangan takwil yang sesuai ini diterima. Diterima dan juga salah satu daripada aliran pemahaman ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mentakwilkan. Dua-dua betul belaka. Nak selamat, serah kepada Tuhan. Hatta mereka yang mentakwilkan, mereka juga tidak jazam, tidak utuh kata takwil mereka saja betul makna tak. Mereka tak utuhkan tu. Mereka memilih daripada makna yang sesuai berdasarkan kemampuan ijtihad mereka, dengan andaian bahawa boleh berlaku sebaliknya. Sebab yang sebenarnya Allah Ta'ala yang tahu. Dan kenapa ada ayat begitu dalam Quran? Allah Ta'ala nak uji lah. Jadi dengan Al-Quran ni, Tuhan adakan ayat itu setujuan untuk uji manusia. Siapa yang ikut sebenarnya perjalanan yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan para sahabat ikut dan salafus soleh. Siapa yang cenderung kepada ahlil ahwa,
golongan-golongan yang ikut hawa nafsu. Mereka mentakwilkan ikut hawa nafsu, memahamkan makna bukan dengan makna yang sebenar. Okey, boleh. Jadi tadi contoh tangan tak. Lepas tu samalah juga ayat-ayat lain yang menunjukkan Tuhan tu seakan bertempat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dan seumpamanya. Ulama kita pada masalah ini dua pandangan juga. Serah makna istiwa dengan makna yang layak dengan Tuhan. Itu tafwid. Itu lebih elok dan lebih selamat. Ataupun takwilkan dengan makna yang layak. Itu juga boleh. Dah kenapa ulama-ulama Islam yang mula-mula ulama salah menolak takwil, bahkan mengutuk takwil bagi ayat ini? Kena faham, pada zaman tersebut, zaman awal Islam, golongan yang banyak takwil ni siapa dia? Golongan ahli bid'ah di kalangan Mu'tazilah. Di kalangan Mu'tazilah dan firqah-firqah sesat, aliran-aliran sesat lain. Jadi takwil itu menjadi tanda dan juga pengenalan bahawa dia ni ahli bid'ah. Sebab itu bila kita baca karangan ulama-ulama yang awal, pada zaman salaf kurun ketiga yang awal, mereka memang tentang takwil. Mereka kata takwil ni sesat. Sebab apa? Sebab orang yang bawa takwil tu ialah orang yang akidahnya sesat. Bukan situ saja, hak lain lagi sesat tu. Jadi dia pun putuskan, selesaikan kita tolak takwil. Sebab tu mereka condemn habis-habisan takwil. Tetapi lepas daripada itu, kita lihat ulama-ulama mutaakhirin pada zaman Imam Ghazali dan selepas pada itu, hatta sebelum tu Imam Juwaini sekalipun, guru pada Imam Ghazali, sebahagian mereka ada takwil. Sebab apa? Sebab bila kita kaji riwayat berkaitan ayat-ayat mutasyabihat ini, kita dapati sahabat pun takwil. Antaranya Abdullah bin Abbas. Ada sebahagian sahabat takwil dan sebahagian daripada tabi'in takwil juga. Ini menunjukkan bahawa takwil itu satu cara memahamkan ayat mutasyabihat tidak salah secara mutlak. Tidak salah secara mutlak bila ditakwil dengan makna yang sesuai. Sebab itu ulama-ulama kemudian ada sebahagian mereka dia takwil balik. Bila sampai ayat ini, mereka menggunakan metod atau jalan untuk mentakwilkan ayat itu. Okey. Jadi hak mana yang salah? Bila hak salah betul-betul sepakat, kita pun kata salah, Wahabi betul salah bila kata sifat ni sama sifat makhluk. Bila kata bertempat macam bertempat makhluk tu salah lah. Tangan macam tangan makhluk salah lah. Kita pun nak kata gitu, dia pun nak kata gitu. Cuma hak salah juga. Salah juga bila mereka menisbahkan dengan makna yang hakiki, makna yang segera difaham dalam bahasa. Itu menjadi dipanggil persoalan yang besar. Situ question mark yang besar. Soalan besar. Sebab apa? Bila dia letakkan makna yang hakiki, makna hakiki tu makna apa? Pada bahasa, bila sebut tangan tu anggota lah. Padahal ulama telah menafikan mustahil Allah Ta'ala mustahil beranggota, berjuzuk-juzuk. Allah Ta'ala bukan daripada juzuk, bukan berjisim dan berjirim dan seumpamanya. Okey, kemudian dia kata, kerana yang baharu bertongkol yang bertempat, dan zat Allah tidak bertongkol, tidak bertempat, tak bertongkol dan tidak bertempat, dan tidak menyerupai dengan baharu pada sifatnya. Sifat Tuhan tidak sama dengan sifat makhluk, tak. Kerana sifat baharu arad yang menumpang jirim bertongkol. Jirim bertokok. Jirim bertokok. Okey. Kalau ikut sifat kasyifah lah tu, jirim yakni yang bertokok. Dan sifat Allah bukan arad. Okay, sekarang ni keluar satu istilah lagi, arad. Aradun. Arad ni apa? Arad ni ialah sifat makhluk. Kenapa dinamakan sifat makhluk arad? Kerana sifat makhluk ni dia mendatang, dan dia boleh hilang, dan dia tidak kekal. Sebagaimana sifat rambut kita hitam, kekal tak warna hitam? Kekal? Tak. Lama pun berubah. Apa tak? Ni color ni pun kekal tak? Tak. Lama pun tak. Dah lambat. Lambat sebab kita tak perasan. Kalau kita tengok halu-halu tu, dia ada sikit-sikit, tapi tak nampak.
Dia sikit-sikit macam kedut kulit kita lah. Allahumma mek, kedut dah kulitmu. Baru kedut ke? Masa muda dengan sekarang kulit kita kedut. Baru kedut ke? Tak, kita tak perasan. Kerana halus sikit. Jadi sifat ini dia tidak kekal. Dalam istilah ilmu kalam, al-arad la yabqa zamanain. Arad itu tidak kekal dua masa. Maknanya masa ni sifat dia waktu ini lain daripada waktu detik sebelum ini. Waktu ini lepas itu tak sama dengan sekarang. Dia ada perubahan. Cuma kita tak perasan dia. Jadi dia kata tidak menyerupai baharu pada sifatnya. Tuhan tak sama dengan makhluk pada sifatnya. Sifat Tuhan tak sama sifat makhluk. Kerana sifat baharu arad. Sifat baharu ni arad macam tadi. Yang mendatang, dia tidak kekal dua masa. Dia boleh hilang. Arad yang menumpang jirim bertokoh. Arad ni sifat hidup pada jirim. Sebab tu ta'rif arad ialah ma tahayyaza bi ghairi, yang bertepat tupang pada yang lain. Seperti mana putih, wujud putih pada zat makhluk. Putih pada baju, putih pada kertas, putih pada salji, putih pada kapas. Dia menduduk warna itu pada zat. Jadi sifat makhluk dia menumpang wujudnya pada zat makhluk. Tuhan, sifat Tuhan tak boleh. Sifat Tuhan bukan daripada arad. Dan sifat Allah bukan arad. Sifat Allah bukan arad. Jadi selesai perbincangan tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Tuhan pada zatnya, selesai. Menyalahi Tuhan pada sifatnya, dan juga tinggal lagi dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya. Ini kita sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Ada soalan? Pasal doa. Saya tak boleh buka sini. Saya sini hak ni. Doa menghadap ke langit. Menghadap ke langit tu tapak tangan. Ada gitu. Tak. Jenguk ke atas tu adalah. Jenguk ke atas adalah kadang-kadang tu. Tapi maknanya tapak tangan kita ke atas. Tapak tangan ke atas tu kenapa? Kerana rahmat tu pada atas. Kan ada Tuhan duduk atas. Dah, kalau beri pun orang beri daripada atas. Ke bagi bawah. Sambut bawah. Kalau bawah kena sambut ni ya. Jadi rahmat tu daripada atas. Dan kiblat doa tu atas. Doa tu atas. Bukan makna Tuhan duduk atas. Semayang kita tak tengok atas. Mayang makruh, mayang tengok atas. Semayang tengok mana? Tempat sujud. Menghadap ke mana? Hadap ke Kaabah. Sujud ke arah mana? Sujud ke arah Kaabah. Sujud ke arah Kaabah. Tuhan ada situ ke? Tak. Tuhan ada situ. Jadi arah-arah ini tak boleh kita nak nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak buka cikgu? Soalan tu lah. Hak dalam buku tu. Dia kata langit adalah kiblat doa tu. Dia bukan langit itu tempat Tuhan berada. Salah. Kita faham langit itu tempat Tuhan berada. Dia katakanlah ada orang i'tikad gitu. Tuhan duduk atas arah katanya. Tuhan berada wujudnya atas arah. I'tikad itu i'tikad yang salah. Tetapi tidak bawa pada kufur lah. Tak bawa pada kufur. Sebab apa? Sebab syubhah yang berlaku. Sebab nak faham benda ini kena faham betul-betul lah. Kena faham. Dan kerana ada syubhah ayat-ayat itu, maka ulama' tidak hukumkan kufur kepada orang i'tikad itu. Tapi i'tikad itu salah. Salah ni makna salah dalam akidah ni dosa besar. Dosa besar. Makna dia telah lari daripada jalanan ahli sunnah. Cuma tak keluar daripada Islam. Masih Islam ni. Tak jadi kafir. Masih dalam kelompok Islam. Cuma i'tikad dia, i'tikad bukan ahli sunnah dah. Jadi i'tikad bukan ahli sunnah ni
dosa besar, salah lah. Tak ada jaminan lah daripada Nabi. Nabi jaminkan pegangan dia, pegangan dan jemaah dia. Ma'alaihi ana wa ashabi. Apa yang aku bawa dan sahabat-sahabat aku. Jadi pegangan mereka lari daripada pegangan ahli sunnah. Jadi masalah salah dalam i'tikad ini yang tidak bawa pada kufur macam mana ini, itu berdosa. Orang itu orang yang beriktikad yang berdosa besar. Salah lah. Jadi tidak boleh kita meletakkan, menisbahkan tempat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi soalan? Ada lah. Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.